Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Sadaqallahul azim. Laqad ataina Dawud minna fadla, dan demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Daud limpah kurnia dari kami. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr, sambil kami berfirman, wahai gunung ganang, ulang-ulangilah mengucap tasbih bersama-sama dengan Nabi Daud. Wahai burung-burung, bertasbihlah bersama-sama dengannya. Wa alanna lahul hadid, dan kami juga telah melembutkan besi baginya. An ya'mal sabighat, serta kami wahyikan kepadanya, buatlah baju-baju besi yang luas labuh. Wa qaddir fis sardi, dan sempurnakanlah jalinannya sekadar yang dikehendaki. Wa amalu salihah, kerjakanlah kamu wahai Daud dan umatmu amal-amal salih. Inni bima ta'maluna basir, sesungguhnya aku amat melihat akan segala yang kamu kerjakan. Nabi Daud alaihissalatu wassalam adalah seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepadanya fadl, kelebihan, dan dengan kelebihan ini menjadikan Nabi Daud sangat istimewa. Beliau dapat membina sebuah tamadun berasaskan iman dan amal salih, dan sekaligus tamadun yang dibina oleh Nabi Daud alaihissalatu wassalam yang berasaskan kepada iman, pada akidah. Maka tamadun itu kita katakan hadarah Islamiyah, tamadun Islam, kemajuan, kemakmuran Islam. Al-fadlu maknanya az-ziyadah, suatu tambahan kepada Nabi, dan ada satu tambahan yang lain lagi. Sesiapa yang memiliki sesuatu yang lebih daripada orang ramai, maka itu anugerah Allah yang namanya fadl. Kadang-kadang kita lihat seorang itu mempunyai tenaga dan kekuatan yang lebih. Dalam sehari dia dapat buat kerja, banyak kerja yang dapat dia selesaikan. Satu kelebihan. Setengah orangnya satu kerja saja, kemudian dia rehat. Tapi ada orang yang dapat menyelesaikan banyak kerja dalam satu hari. Fadlun. Setengah orangnya diberi keistimewaan Allah, ilmu pengetahuan yang luar biasa. Diberikan oleh Allah kepadanya ru'yah qalbiyah, suatu pandangan mata hati yang jauh dapat dia dapat lihat 10 tahun, 20 tahun ke depan, yang kita sebutnya ramalan, dapat membuat ramalan yang tepat berasaskan kepada pandangan mata hati. Allah berikan kepadanya kelebihan ini, dan adalah sebab-sebab yang tertentu diberi kepadanya, tidak diberikan kepada orang lain. Banyak lagi lah. Kadang-kadang diberi kepada seorang itu kepintaran, ilmu hikmah, diberikan kepadanya berminat dengan amal salih umpamanya. Ini juga namanya al-fadlu. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang itu kelebihan-kelebihan yang seumpama ini, Allah permudahkan baginya untuk mendapatkan sesuatu, mempermudahkan. Diberi kepadanya Nabi Daud alaihissalatu wassalam keupayaan memahami bahasa, hatta bahasa bukit, bahasa burung-burung dapat dipahami olehnya, dan dia dapat bercakap dengan makhluk-makhluk ini. Satu keistimewaan. Setengah orang dia belajar bahasa tak pandai-pandai belajar bahasa. Naklah dia aja, berapa bayaran tu tak penting, boleh bayar, tapi tak pandai. Ada orang belajar dia sekejap saja, belajar dia boleh bercakap, boleh bersarah, boleh membaca, boleh menulis, boleh memahami. Ada orang yang begitu. Dan ada orang yang kita dapati dia 10 bahasa, dapat menguasai, bukan 2-3 patah bahasa, 10 bahasa.
Saya pernah dengar orang Arab ada satu ketika dahulu, dia bergerak bahasa lain. Kepala dia tu bergerak tu bahasa lain, bahasa Perancis, gerak sikit bahasa Jepun, bahasa Cina, bahasa Arab, Allah. Kepala dia ni maknanya 10 orang, satu kepala 10 orang. Ya, seolahnya macam tu. Ini fadl, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar, bila Allah Subhanahu wa taala tidak beri kepada kita keupayaan itu, boleh jadi ada sebab-sebabnya. Nanti dianya sombong, dia sombong, boleh jadi macam tu. Nanti adalah sebab-sebab yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diketahui oleh kita sendiri. Kita mahu tapi Tuhan tak beri. Ada orang yang mudah, dia dengar saja pun dah boleh dah bercakap, tak belajar pun lebih kurang macam tu je. Ada di antaranya Allah permudahkan kepadanya jalan ilmu yang sehingga dia dapat mengikuti jalan itu untuk memajukan masyarakatnya, bangsanya dan dirinya. Ini yang kita sebutnya ni hadarah ataupun tamadun kita sebutnya. Manusia ramai mempunyai perkara yang bersamaan, ilmu persamaan, lebih kurang itu je, lebih kurang tahu, ada ilmu, pandai, tapi dia lebih kurang dengan orang lainnya, tak beza banyak. Tapi ada orang yang melonjak-lonjak ilmunya, bercakap saja dalam bidang apa sekalipun, dia dapat bercakap dengan baik, bahasanya dapat disusun dengan baik, mudah difahami dan meyakinkan. Ini keistimewaan seorang. Keistimewaan ini sebenarnya sangat penting bagi seorang pemimpin. Bahasa sangat penting supaya dia tidak bergantung pada orang lain. Ini ada pada Nabi Daud AS, tapi tak disebutnya di sini bahasa-bahasa manusia, disebutnya bahasa binatang. Oh, kalau bahasa binatang itu boleh dipahami, boleh berinteraksi dengan binatang, apalagi bahasa manusia. Lagipun pada masa itu taklah banyak sangat lagi bahasanya, barangkali tak banyak seperti hari ini. Semuanya itu dapat diatasi oleh Nabi Daud AS dengan mudah apabila ia perlu membuat suatu arahan, suatu perintah, sama ada kepada bukit, kepada burung. Bukit dan burung, bukit melambangkan satu perkara yang besar, burung kecil burung. Tapi burung ni pun kita rasanya dia bahasa berbeza-beza juga. Burung gagak bahasa dia lain daripada burung merpati, walaupun badannya serupa sama, lain pula dengan bahasa burung-burung. Burung banyak dia bangsa dia, banyak juga pulanya bahasa, tentunya begitu. Tapi tak disebutnya burung apa, bahasa macam mana burung, tak nyatakan di sini. Tapi bercakap pasal Nabi Daud, 2 ayat yang ringkas saja, kerana bukan matlamatnya untuk bercakap pasal keistimewaan Nabi Daud, tamadun yang dibina, keperluan-keperluan yang ada, tapi secara ringkas dapat kita fahami. Inilah dia apa yang disebutnya keistimewaan Nabi Daud AS. Tidak ramai orang yang memperolehi kelebihan dan juga bersyukur kepada Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apabila dia berdoa, Allahumma, katanya, ij'alni minal qalil, jadikanlah aku daripada golongan yang sedikit, termasuk dalam golongan orang sedikit. Bila orang dengar Umar mau doa macam mana ni, ya Allah jadikan aku daripada dalam golongan orang yang sedikit, dia kata, kamu tak baca ke wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit saja daripada hamba-hambaku yang syukur. Jadi Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu tak mahu masuk dalam golongan orang ramai ni, minta supaya Allah masukkan dia dalam golongan yang sedikit. Kerana yang sedikit ini sebenarnya mempunyai kelebihan, yang sedikit ini mempunyai kepandaian. Kalau semua orang pandai, semua orang yang tinggi semuanya, maka itu bukan satu keistimewaan. Tapi yang mempunyai keistimewaan itu tidak ramai, yang bersyukur kepada Allah juga tidak ramai atas nikmat yang diberi kepadanya. Jadi setiap nikmat yang kita terima, fadlun, kelebihan yang kita terima, hendaklah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesyukuran itu menambahkan lagi nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan kepada kamu. Jika kamu kufurkan nikmat, jaga, awas, azab Allah sangat berat.
Walaqad ataina Dawud minna fadla, dan sesungguhnya kami telah kurniakan kepada Nabi Daud fadla, kelebihan. Apakah kelebihan yang dikurnia Allah kepada Nabi Daud yang paling besar, paling pokok sekali dikurniakan kepadanya ialah, sebagian ulama menyatakan Nubuwah satu pangkat yang anugerah Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Pangkat Nabi dengan raja mana lebih besar? Nabi lebih besar sebab dia anugerah Allah. Raja barangkali kelayakannya ialah orang angkat dia, ada rakyat yang patuh padanya, maka dia jadi raja lah. Nabi ini sama ada rakyat, ada penyokong ataupun tak ada penyokong, Nabi tetap Nabi. Nabi Nuh alaihissalam Nabi, sekalipun pengikutnya tidak begitu ramai, usia dakwahnya begitu panjang, tapi dia tak ramai. Dia bukan Raja Nuh, tapi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam bukan raja, sebab dia mempunyai penyokong-penyokong, pengikut-pengikut, bukan sahaja dari kalangan manusia, tapi dari kalangan bukit bukau dan burung-burung. Ini rakyatnya. Dia dapat bercakap dengan semua rakyatnya ini, sama dari kalangan manusia ataupun bukan manusia. Oleh demikian, Nabi Daud alaihissalam bukan raja, tetapi dia Nabi. Kelebihan yang diberi Allah kepadanya ialah kitab. Pertama sekali, kitab Zabur. Hari ini pun setengah penulis menyebutkan masih ada lagi orang yang mengamalkan ajaran ini, tetapi sejauh mana amalan itu benar sebab kitab selain daripada Al-Quran tidak mutawatir lagi. Kalaupun ada, barangkali sebahagiannya masih ada hubungan dengan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, tetapi tidak dapat dibuktikan bahawa kitab itu mutawatir dan benar seperti benarnya Al-Quran. Ada yang menyatakan kelebihan itu ialah kekuatan yang diberi kepada Nabi Daud. Kuat, ya. Apabila seorang mempunyai bahasa yang banyak dapat dipahaminya, kuatlah dia. Orang tak faham, dia faham. Orang tak boleh bercakap, dia boleh bercakap. Boleh bercakap, pergi mana-mana pun dia boleh bercakap. Kuatlah dia. Yang tak boleh bercakap ini, pergi mana-mana pun bergantung pada orang. Nak pergi pasar pun bergantung pada orang. Nak pergi berjalan pun bergantung pada orang. Nak tengok jalan raya ni, memang pergi ke mana-mana pun bergantung pada orang. Mana kekuatannya? Kalau semuanya itu kita bergantung. Nabi Allah Daud alaihissalam dalam soal ilmu pengetahuan, dalam soal bahasa, tidak dipertikaikan lagi tentang kekuatannya. Jadi salah satu daripadanya itu. Kemudian walaqad ataina Dawud minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa 'alanna lahu al-hadid. Yang paling penting kita lihat selain daripada kitab dan selain daripada kekuatan yang disebut tadi, kekuatan ilmu adalah mengatasi daripada segala kekuatan ilmu. Kitab yang diberikan kepadanya adalah sumber ilmu. Dengan ilmu seorang dapat menegakkan keadilan, dan ini sangat penting bagi seorang pemerintah, seorang pemimpin seperti Nabi Allah Daud alaihissalam. Dalam satu kisah disebut dalam kitab-kitab lama, satu ketika pernah anak batu merayu kepada Allah. Ya Allah, katanya, abadtuka 50 sanatan 50 aman thumma tadummuni fi ussi kanifi. Ya Allah, kata batu, rakyat Nabi Daud jugalah, rakyat Nabi Daud. Ya Allah, kata batu, aku beribadat kepadamu 50 tahun, tapi kamu jadikan aku lantai tempat orang pijak-pijak. Dia mengadu 50 tahun beribadat, martabat dianya jadi lantai tempat orang pijak-pijak. Ia pun tidak lantai tempat orang pijak tu tidaklah begitu lagi. Tempat orang pijak untuk nak pergi ke tandas misalnya, batu juga, batu. Jadi ya Allah, mengapa sedangkan katanya ada batu-batu lain dia duduknya tempat buat mimbar, duduk di masjid, buat masjid. Apa bezanya, katanya, aku yang beribadat kepadamu 50 tahun lalu
Lalu Nabi Daud alaihissalam pergi damaikan di antara jenis-jenis batu ini. Dia kata, nasib baik kamu duduk jadi batu lantai tempat orang berjalan. Kalau Allah jadikan kamu sebagai seorang yang zalim, katanya, seorang pemimpin yang zalim, maka kamu pastinya akan dibawa ke neraka. Lalu batu itu pun senyap. Dia kata, muncullah dia kata, kalau Tuhan jadikan kita di tempat-tempat yang lain yang lebih mulia lagi, katanya, boleh jadi kita pergi ke neraka. Alhamdulillah. Ini hukuman yang adil diberi oleh keputusan yang adil diberi oleh Nabi Daud alaihissalam kepada batu yang berkelahi antara puak-puaknya, puak batu yang duduk tempat mulia dan puak batu yang menjadi lantai tempat orang berjalan. Jadi kalangan manusia pun ada juga yang seperti batu ini, samalah juga. Kalau batu itu dia boleh berkelahi antara puak dan puak, maka manusia ni pun samalah juga. Ada manusia yang seperti batu yang dibuat lantai untuk pergi ke mana-mana tempat orang berjalan. Ada manusia seperti yang menduduki jawatan-jawatan tinggi. Orang yang menduduki jawatan-jawatan rendah ini, jika mereka berkelahi dan Nabi Allah Daud alaihissalam yang menghakimi mereka, Nabi Allah Daud akan cakap kepada manusia yang bagaikan batu-batu lantai itu, dia kata, nasib baik kau duduk di sini. Kalau kau duduk tempat aku ni, kau hukumkan manusia dengan hukum yang tidak adil, neraka kau. Nasib baik kau duduk di sini. Kau duduk di sini ni, Tuhan tidak akan buat apa-apa kepada kamu, kerana kamu sentiasa menjadi tempat orang pijak-pijak dan menjadi lantai, katanya. Inilah dia kekuatan Nabi Allah Daud alaihissalatu wassalam. Walaqad ataina Dawud minna fadla, sesungguhnya kami telah kurniakan kepada Nabi Daud fadla. Dalam surah Al-Baqarah dinyatakan wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi, Allah berikan kepadanya anugerah tambahan bastatan fil ilmi, luas ilmu, wal jismi, dan kekuatan tubuh badan. Ilmu pun kuat, tubuh badan pun kuat. Dia yang berperang orang dengan Jalut, dia juga kisahnya dalam surah Al-Baqarah atau surah Al-Imran menyebutkan kisah ini. Kita tidak ulanglah kisah itu, tapi kita nak bercakap di sini ni ilmu Nabi Daud alaihissalatu wassalam sebagai seorang pengasas bagi tamadun pada zamannya. Walaqad ataina Dawud minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra, wahai gunung ganang. Siapa yang berfirman? Siapa yang bercakap wahai gunung ganang? Allah yang berfirman. Awwibi ma'ahu, bertasbihlah kepada ma'ahu, bersama-sama Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Perintah Allah kepada bukit dan burung supaya bertasbih dengan Nabi Daud. Istimewa tasbih ini, tasbih artinya membersihkan, menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Allah. Yang tidak sesuai dengan Allah syirik. Kadang-kadang manusia ini semuanya baik tapi syirik. Nabi Daud alaihissalatu wassalam, asas kelebihan yang paling utama sekali padanya ialah asasnya tasbih kepada Allah bersama-sama dengan alam bukit bukau dan burung. Tasbih dalam bahasa Arabnya kita sebut subhanallah, tasbihlah subhanallah. Tetapi tasbih ini pada hakikatnya asas bagi akidah. Asas bagi akidah, jika tasbih itu diucapkan berserta dengan amalannya, maka kita akan jadi bersih daripada dosa, bersih pada setiap amalan kita. Kita tidak ada takabur, kita tidak ada sombong, tidak ada penyakit hati, bersih. Orang yang bersih daripada penyakit hati ini samalah juga dengan orang yang sehat tubuh badannya, tak ada penyakit. Dia boleh bergerak ke sana sini dengan sehat sebab dia seorang yang mempunyai kesehatan yang istimewa. Demikian juga apabila seorang itu mempunyai akidah yang betul, bertasbih kepada Allah, maka dia seorang yang hatinya sehat dan tiada masalah dalam akidahnya. Inilah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Dan inilah juga pemerintah dan nabi sekaligus. Pemerintah dan nabi yang telah membina suatu tamadun yang menjadi contoh kepada seluruh tamadun Islam pada hari ini. Kita akan sambung kemudian mengenai ayat ini lagi. Allah Subhanahu wa taala